Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya Syamira Sufri dalam langsung dari Parlimen. Hari ini masuk hari pertama minggu kedua bagi mesyuarat kedua penggal ketiga Parlimen ke-14. Baik, pada minggu lalu iaitu pada hari Khamis, beberapa soalan telah pun dijawab oleh menteri-menteri. Antaranya soalan yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Beaufort Datuk Azam Mohamad Don yang dijawab sendiri oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai rasuah. Tan Sri Muhyiddin memberi jaminan usaha meningkatkan kecekapan dan ketulusan pengurusan kerajaan akan terus menjadi agenda utama kerajaan menerusi pelaksanaan Pelan Anti Rasuah Nasional NACP 2019 hingga 2023. Sehingga akhir Mei lalu, 28 inisiatif di bawah 6 strategi utama dalam NACP telah dilaksanakan. Bagi memastikan matlamat dalam NACP dicapai sepenuhnya, Perdana Menteri berkata peranan pusat governance, integriti dan anti rasuah sebagai jawatan kuasa khas Kabinet mengenai anti rasuah akan terus dikekalkan. Jawatan kuasa tersebut akan menyelaras, memantau dan menilai keberkesanan pelaksanaan kesemua inisiatif berkaitan tadbir uruf, integriti dan anti rasuah di sektor awam serta swasta. Dan turut dikekalkan adalah jawatan kuasa anti rasuah yang telah pun dilaksanakan di beberapa kementerian dan jabatan. Baik, seterusnya masih lagi soalan yang dijawab oleh Perdana Menteri iaitu mengenai pembiayaan politik juga dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Beaufort Datuk Azizah Mohamad Don. Perdana Menteri turut tidak menafikan keperluan untuk mewujudkan satu rang undang-undang berkaitan sumbangan politik. Ia selari komitmen dalam Pelan Anti Rasuah Nasional NACP 2019 hingga 2023. Jelas Tan Sri Muhyiddin, jawatan kuasa kira-kira negara PAC telah diarah untuk menyediakan laporan berkaitan dan mengemukakannya kepada kerajaan untuk diteliti. Pada Oktober lalu, bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Liew Wee Keong maklumkan rang undang-undang pembiayaan dana politik dijangka dibentang pada sesi Parlimen tahun ini. Fokusnya tertumpu kepada usaha mengawal selia sumbangan politik selari hasrat kerajaan menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara bebas rasuah. Baik, seterusnya mengenai e-undi, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR masih belum berpuas hati dengan isu kerahsiaan dan keselamatan berhubung pelaksanaan melakukan undi pada pilihan raya secara dalam talian ataupun e-undi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Bahagian Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Tauhidin Hassan menjelaskan, sehubungan itu sesi libat urus bersama semua pihak berkaitan di dalam dan luar negara akan diteruskan sebelum sebarang keputusan berhubung e-undi akan dikemukakan. Bila menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Padang Terap, Datuk Seri Mazli Khalid pada pertanyaan bagi jawab lisan. Sehubungan itu jelas Datuk Tauhidin, sistem pengundian secara manual akan diteruskan di samping penambahbaikan terhadapnya akan dilakukan. Baik, kepada anda yang ingin mengikuti persidangan Dewan Rakyat secara langsung, anda boleh melalui laman sesawang myclick.rtm.gov.my atau menerusi aplikasi di telefon pintar RTM Mobile. Baik, pada hari ini seperti biasa persidangan akan diteruskan dengan pertanyaan bagi jawab lisan, iaitu soalan pertama akan dikemukakan oleh Ahli Parlimen Pasir Putih iaitu Dr. Nik Muhammad Zawi Haji Saleh yang meminta Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyatakan adakah pihak kementerian mempunyai perancangan untuk memperkenalkan program pengekalan PKS dalam memastikan PKS dapat melindungi pendapatan dan mampu bertahan sebagai antara pemain utama ekonomi pasca COVID-19. Baik, untuk itu kita terus saja ke persidangan Dewan Rakyat. 13 Julai 2020 iaitu hari pertama mesyuarat kedua penggal ketiga Parlimen ke-14 bersidang. Walau bagaimanapun, pelbagai reaksi dan pandangan telah dikemukakan oleh ahli-ahli yang berhormat, terutama yang duduk di galeri awam dan di tempat duduk pegawai di sebelah kiri saya. Sehubungan dengan itu, Datuk Yang di-Pertua telah membuat tinjauan secara peribadi beberapa kali dan berbincang akan cadangan ini dengan Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang dan Wakil Pembangkang. Datuk Yang di-Pertua membuat keputusan agar ahli-ahli backbenchers yang berada di galeri awam dipindahkan ke tempat duduk di barisan belakang di dalam blok utama Dewan Rakyat dan beberapa ahli yang lain ditempatkan di tempat duduk pegawai di sebelah kanan saya. Manakala ahli pembangkang yang duduk di sebelah
tempat duduk pegawai di sebelah kiri dipindahkan ke galeri awam di belakang sana. Perubahan tempat duduk terkini turut telah mengambil kira peraturan agar pengerusi dapat memandang ahli-ahli berhormat semasa sesi pertanyaan atau perbahasan selaras dengan Peraturan Mesyuarat 35(2), Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Peraturan tersebut menyatakan jika dua atau lebih daripada dua orang ahli bangun serentak, maka pengerusi hendaklah memanggil ahli yang dahulu sekali terpandang olehnya. Oleh demikian, kami merasakan keputusan ini adalah keputusan yang terbaik yang boleh difikirkan bagi memberi keselesaan dan kemudahan kepada ahli-ahli berhormat dalam melaksanakan tanggungjawab seperti termaktub dalam Peraturan-Peraturan Mesyuarat Majlis Dewan Rakyat. Sekian, terima kasih. Tuan Yang di-Pertua. Sila. Tuan Yang di-Pertua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua atas petua tadi, tetapi saya rasa mungkin ada baiknya juga ahli-ahli parlimen yang lain tidak duduk di galeri ataupun di tempat pegawai tetapi dimasukkan semula ke Dewan Utama, sebab saya rasa kita perlu mempermudahkan mereka menjalankan tugas mereka, sebab sekarang selepas 15 Julai memang dah banyak sektor termasuk spa pun dah dibuka, jadi saya harap Tuan Yang di-Pertua boleh mempertimbangkan perkara ini supaya mereka semua boleh balik ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Hakim Tajam. Walau bagaimanapun saya ada nak memaklumkan juga, Yang Berhormat, jika sekiranya ada simptom COVID-19 seperti demam, batuk, susuma, sakit tekak, sesak nafas, siapa yang mempunyai simptom di atas sila segera berjumpa doktor di klinik parlimen atau mana-mana klinik. Terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Sekarang saya jemput Dr. Nik Muhammad Zawawi bin Haji Saleh, Pasir Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya yang pertama. Silakan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi menjawabnya dalam tempoh 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Tua, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan agensi-agensi di bawahnya iaitu Tekun Nasional, SME Corp, SME Bank, Bank Rakyat, UDA Holding, Perbadanan Nasional Berhad, Institut Keusahawanan Negara, Institut Koperasi Malaysia dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia telah melaksanakan beberapa inisiatif yang memastikan usahawan mampu bertahan dalam menghadapi COVID-19. Tindakan mereka yang cepat, tepat dan secara strategik. Di antara inisiatif yang diambil dan dilaksanakan oleh Kementerian MIDEC menerusi agensi di bawah sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi ialah pertama, menyediakan pembiayaan kepada usahawan, kedua, penjadualan semula pinjaman, ketiga, penangguhan bayaran balik dan ataupun moratorium kepada pinjaman, keempat, latihan serta bimbingan keusahawanan secara dalam talian, dan kelima, pelaksanaan program berimpak tinggi. Inisiatif yang ditawar oleh agensi MIDEC adalah seperti berikut. Semasa penularan wabak COVID-19, skim pembiayaan pemulihan peniaga makro, Recovery Business Micro ataupun CBRM dengan izin Datuk Yang di-Pertua melalui Tekun Nasional hingga 17 Julai 2020 sebanyak 25,660 permohonan sejumlah 195 juta 0.97 juta telah diluluskan. Yang kedua, skim Special Relief Facilities oleh SME Bank menawarkan pembiayaan perniagaan sehingga 1 juta untuk tempoh 5.5 tahun kepada PKS hingga 17 Julai 2020 sebanyak 940 permohonan telah disalurkan dengan nilai sebanyak 503.04 juta. Yang ketiga, BR Care
oleh Bank Rakyat menyediakan pembiayaan tambahan berjumlah 300 juta dan dijangka memberi manfaat kepada 500 koperasi dan 200 pengusahawan mikro PKS sehingga 17 Julai 2020 di bawah BRS Cash sebanyak 1,112 permohonan telah dilulus sejumlah 84.59 juta. Selepas COVID ataupun pasca COVID-19, inisiatif di bawah pinjam penjana SME Bank melalui SME Technology Transformation Fund STFF menyediakan dana sebanyak 500 juta bermula pada 1 Julai 2020. SME Bank juga melalui skim SME Go menyediakan pembiayaan sebanyak 1.16 bilion kepada 16,000 kontraktor G2 dan G3 mulai Julai 2020 hingga Disember 2021. Datuk Yang Ketua, sebenarnya banyak lagi perkara yang boleh, kalau diizinkan saya boleh baca lebih daripada 3 minit. Pembiayaan ribat cukai hingga 20,000 setahun selama 3 tahun tafsiran bagi menggalakkan penubuhan PKS baru serta pengecualian cuti stem di atas surat cara berkaitan pencantuman dan perolehan bagi transaksi dan sempurnakan antara 1 Julai hingga 13 Julai 2021. Membangunkan portal My Assist SME yang akan menawarkan bimbingan dan bantuan proses pemulihan perniagaan secara dalam talian. Yang kelima, program-program peningkatan kapasiti dan keupayaan PKS latihan bimbingan. Sebagai langkah memastikan usahawan dapat terus bertahan, Kementerian telah membangunkan Pelan Pemulihan Usahawan dan Koperasi yang mengandungi 29 program jangka pendek dan sederhana di bawah 6 strategi yang dilaksanakan dalam tempoh bermula Mei 2020 hingga Mei 2021 dan pelan ini akan dimanfaat lebih 20,000 penerima. Datuk Yang Ketua, terima kasih. Terima kasih. Sila soalan tambahan pertama, Pasir Putih. 30 saat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya berkaitan dengan hala tuju kerajaan sebelum daripada ini ke arah menjadikan usahawan di Malaysia ini tidak bergantung kepada geran kerajaan. Adakah kerajaan sekarang ini nak mengembalikan geran ini, dan sekiranya dikembalikan geran ini kepada rakyat terutamanya B14, bagaimanakah kerajaan menyediakan ekosistem perniagaan dan pembangunan usahawan yang komprehensif, khususnya melibatkan PKS Bumiputera dengan galakkan beralih kepada digitalisasi perkhidmatan berdasarkan inisiatif yang diperkenalkan melalui penjana. Sekian, terima kasih. Sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih, Datuk Yang Ketua. Ada 2-3 persoalan. Soalan yang pertama ialah berhubung dengan geran, sama ada tindakan ataupun inisiatif kerajaan untuk berpindah daripada pihak PKS ini bersandar ataupun bergantung sangat kepada pihak kerajaan ataupun pihak-pihak lain. Sebenarnya ini dalam pemikiran kita, bahkan pada mesyuarat saya yang pertama dengan kementerian, saya telah memikirkan bahawa pada masa sekarang banyak syarikat di Malaysia ini bergantung sangat kepada perbankan, 95%, sedikit maknanya 5% daripada dana persendirian ataupun kawan-kawan mereka. Jadi kita hendak mewujudkan satu sistem alternatif, contohnya crowdfunding ataupun venture capital dan sebagainya. Inisiatif-inisiatif yang tidak membebankan pihak bank dan juga pihak kerajaan. Yang kedua ialah untuk meluaskan lagi penglibatan kementerian untuk membantu pihak B40. Saya telah mengarahkan pihak kementerian untuk membuat satu kajian khususnya PKS yang mikro dan juga yang informal, supaya pihak informal ini yang berjumlah lebih daripada 1 juta di seluruh negara dibuat pencinaraian dan diformaliskan supaya bantuan boleh disalur dan nasihat khidmat, nasihat boleh diberi
kepada mereka ini sebagaimana yang terbaik dipikirkan oleh pihak kementerian masa hadapan. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan Betul. kedua, saya lihat yang pertama daripada Johor Bahru. Sila Yang Berhormat Johor Bahru. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri berkaitan dengan geran khas prihatin ataupun GKP. Saya difahamkan ada peruntukan sekitar 2.1 bilion sebelum ini yang mana disasarkan 700,000 penerima. Cuma kalau saya boleh minta penjelasan Menteri iaitu pecahan dari segi industri mana yang mendapat peruntukan ini sebab banyak komplain ataupun aduan termasuk juga pemandu teksi bahawa bila nak cuba mohon dah tak ada. Jadi yang menjadi persoalannya sekarang, adakah kerajaan boleh membuka semula geran khas prihatin ini supaya IKS ataupun PKS ini dapat memohon dana RM3,000 tersebut dan juga dari segi berapa ramai yang tercicir. Disebut tadi 700,000. Kalau nak dibuka balik sebenarnya berapa ramai IKS ataupun PKS yang tercicir daripada GKP ini. Sekian, terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya kerajaan mempunyai beberapa agensi yang boleh memberi bantuan kepada pihak PKS ataupun peniaga-peniaga kecil. Selain daripada tekun, apa yang Yang Berhormat sebut itu ialah di bawah tekun. Sebenarnya peruntukan yang diberi kepada tekun itu memang ada batasannya dan bantuan sedemikian juga dibuat oleh pihak BSN dan sebagai mana-mana agensi lain di bawah kementerian-kementerian lain yang mungkin di luar pengetahuan saya. Walau bagaimanapun saya telah berbincang dengan Menteri Keuangan untuk menambahkan lagi sumbangan kepada tekun supaya kita boleh membantukan memberi bantuan kepada mereka ini yang sebagaimana yang Yang Berhormat sebutkan tadi yang RM3,000 untuk usahawan kecil ni. InsyaAllah Yang Berhormat bakal diketahui dalam masa seminggu dua lagi daripada pihak Kementerian Keuangan. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Saya buka satu pertanyaan yang ketiga terakhir daripada Yang Berhormat Papar. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Soalan saya, berapakah PKS dan usahawan yang berjaya mendapat geran khas prihatin di Sabah dan sektor yang terlibat? Sila Menteri. 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat. Datuk Yang Pertua, saya minta maaf soalan ini khusus dan saya tidak mempunyai figure untuk Sabah PKS ni. Sebab pengistilahan PKS ni juga perlu diketahui bahawa daripada yang sederhana hingga yang kecil, mikro dan informal. Ini belum saya ketahui dan insyaAllah Yang Berhormat saya boleh beri jawab secara bertulis. Terima kasih. Secara bertulis. Baik. Seterusnya saya jemput Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Port Dickson. Yang Berhormat, soalan yang kedua. Sila Menteri Sumber Manusia menjawabnya. Tempoh 3 minit. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terlebih dahulu saya memohon izin Tuan Yang di-Pertua untuk menjawab pertanyaan secara serentak bagi 11 orang ahli yang berhormat yang telah membangkitkan mengenai isu kadar pengangguran dan kesan pandemik COVID-19 seperti berikut. Yang berhormat Port Dickson pada 20 Julai, Yang berhormat Gopeng dan Yang berhormat Shah Alam pada 29 Julai, Yang berhormat Lembah Pantai pada 17 Ogos dan Yang berhormat Ipoh Barat dan Ipoh Timur pada 25 Ogos 2020. Tuan Yang di-Pertua, pandemik COVID-19 telah memberi kesan kepada landscape ekonomi serta pasaran pekerjaan di Malaysia. Antara cabaran utama yang dihadapi oleh negara ialah peningkatan kadar pengangguran. Pada minggu lepas, beberapa orang ahli yang berhormat telah menyentuh mengenai isu program subsidi upah semasa sesi jawab soalan lisan. Pada hari ini, saya sekali lagi ingin mengambil kesempatan untuk menjelaskan mengenai isu pengangguran sebab lebih ramai ahli yang berhormat berminat bertanyakan soalan-soalan yang berkaitan. Data terkini Jabatan Perangkaan Malaysia atau DOSA menunjukkan bahawa kadar pengangguran Malaysia telah meningkat kepada 5.3% pada Mei 2020 berbanding dengan 5.0% pada April 2020. DOSA menganggarkan julat maksimum kadar pengangguran adalah dalam lingkungan 3.5% hingga 5.5% pada tahun ini. Antara sektor pekerjaan yang paling terjejas adalah sektor pelancongan, pembuatan dan perkhidmatan.
dan tidak terkecuali golongan bekerja sendiri yang sebahagian besarnya terdiri daripada peniaga dan pengusaha kecil-kecilan. Kumpulan pekerja ini terdedah kepada risiko kehilangan pekerjaan dan pendapatan berikutan PKP. Tuan Yang di-Pertua, mengikut DOSEM, indikator ekonomi bagi bulan Mei 2020 menunjukkan ekonomi sedang beransur pulih berbanding dengan keadaan bulan April 2020. Di sebalik trend negatif dalam penawaran tenaga buruh hingga Mei 2020, keadaan ini telah bertambah baik jika dibanding dengan April 2020. Ini adalah hasil daripada pelaksanaan pelbagai pakej rangsangan yang dilaksanakan dengan kerajaan bagi mencapai sasaran tertentu. Di samping itu, lebih banyak perniagaan yang dibenarkan beroperasi berikutan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat dalam bulan tersebut menyumbang kepada penurunan bilangan penganggur. Tambahan pula, setelah PKP pemulihan mula berkuat kuasa pada 10 Jun 2020 yang lalu, keadaan ekonomi telah memperoleh kembali momentum. Seterusnya, ianya dijangka dapat mengekalkan pekerjaan, mewujudkan pekerjaan baru dan mendorong pengambilan pekerja. Selaras dengan perkembangan ini, dalam jangka masa pendek, situasi tenaga buruh pada Jun 2020 dianggar akan bertambah baik, manakala dalam tempoh jangka sederhana hingga separuh kedua tahun 2020, pasaran buruh dijangka terus mengukuh. Tuan Yang di-Pertua, ini terbukti sehingga 2 Jun 2020, DOSEM mendapati bahawa lebih kurang 12.7 juta ataupun 83.5% pekerja telah mula bekerja berbanding 10.2 juta atau 67.7% pada 17 Mei 2020. Tuan Yang di-Pertua, kerajaan menyedari beban yang dihadapi oleh rakyat dan telah melaksanakan pakej-pakej rangsangan ekonomi seperti pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat dan prihatin PKS tambahan yang berjaya menyelamatkan lebih daripada 2.4 juta pekerjaan, mengurangkan beban aliran tunai hampir 11 juta rakyat serta memberi sokongan kepada lebih 300,000 syarikat. Bagi mengelakkan pemberhentian pekerja secara besar-besaran dan memastikan kedayatahanan majikan terus kekal, Kerajaan Perikatan Nasional di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam usaha memulihkan ekonomi negara, satu lagi suntikan pakej rangsangan telah diperkenalkan. Pada 5 Jun 2020, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan Plan Jana Semula Ekonomi Negara ataupun Penjana. Menerusi Penjana, Kementerian saya telah terlibat dalam pelaksanaan 5 inisiatif daripada 11 inisiatif memperkenalkan rakyat melalui Perkeso dan PSMB. Pada masa yang sama, satu jawatan kuasa di peringkat kebangsaan iaitu Jawatan Kuasa Khas Pekerjaan Nasional ataupun JKPN diwujudkan di bawah Plan Jana Semula Ekonomi Negara, di mana JPKN dipertanggungjawabkan bagi menyeleras dan memantau pelaksanaan inisiatif penjana berkaitan sumber manusia. Inisiatif penjana yang dimaksudkan ialah program subsidi upah, menaik taraf portal perkhidmatan pekerjaan negara, seterusnya program inisiatif pengambilan pekerja dan bantuan latihan, perlindungan sosial dan latihan bagi pekerja ekonomi gig dan inisiatif pengaturan kerja fleksibel. Untuk maklumat yang berhormat, JKPN ini telah dipengerusikan bersama oleh saya dan Menteri Kewangan. Saya sesungguhnya yakin iaitu dengan penglibatan Menteri Kewangan secara langsung akan membolehkan penyelarasan peruntukan yang diperlukan untuk membantu rakyat yang lebih pantas dan berkesan serta menyeluruh terutamanya dalam situasi pandemik COVID-19. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan pertama, Pak Dixon. Saya rojok, terima kasih jawapan penjelasan Yang Berhormat. Saya rojok pertama ILO Statistics yang menyatakan cara kita mengenal pasti atau survey LFS itu terbatas kerana hanya tidak lagi field survey tetapi interview melalui telefon dan sebagainya. Jadi saya bimbang kerana angka ini selalunya lebih kurang daripada kenyataan yang sebenar. Umpamanya unjuran sebelum ini semuanya sekitar bawah 5%, bulan Mei 5.3%. Dan ini tak terbasuk umpamanya pekerja yang hilang pekerjaan, ya, ataupun yang diberi cuti tanpa gaji yang mencecah jumlah yang besar.
Federation of Malaysian Manufacturers umpamanya, survei 78.7 syarikat. Itu menunjukkan keadaan lebih teruk. MIER menjangkakan senario yang lebih parah, mencecah lebih daripada 1.4 juta. Jadi ini saya kena minta penjelasan, Yang Dipertua. Jumlah itu harus realistik. Orang yang menganggur ramai. Dan kalau kita terikat dengan cara konvensional mengukur, saya bimbang jumlah itu jauh lebih kurang daripada kenyataan. Dan sekiranya jumlah itu jauh lebih kurang daripada kenyataan, langkah-langkah yang diambil itu akan jauh lebih kurang daripada apa yang diharapkan berlaku. Jadi saya minta penjelasan Menteri supaya beberapa langkah yang menerima kenyataan new normal ini. Kerana apa yang jawapan ini memang betul macam normal dulu. Jadi saya minta supaya, dan saya akui beberapa langkah yang diambil, yang diumumkan oleh kerajaan dan yang dikendali oleh kementerian itu memberi kesan. Tetapi ia mesti juga menjurus kepada angka sebenar pengangguran, termasuk yang diberi cuti tanpa gaji dan kemudian dilepaskan daripada pekerjaan dan mereka menjadi penganggur. Terima kasih, Polisen. Sila Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih juga ucapkan kepada Yang Berhormat Politician atas keprihatinan terhadap warga kerja dan isu-isu pengangguran. Dan saya lihat satu lagi Yang Berhormat sentiasa konsisten untuk membela nasib warga penganggur. Dan saya bagi jaminan seperti kalau kita lihat Yang Berhormat, anggaran yang dibuat oleh DOSM dan sebagainya sebelum mengambil kira keadaan sebenar. Kita tak sangka kalau kita banding dengan negara-negara lain, kita dapat memerangi COVID-19 lebih awal daripada dijangka. Mungkin apabila sampai masa, angka ini akan kurang dengan adanya program-program subsidi daripada kerajaan. Sebab ini telah mengambil kira tanpa mengetahui bilakah kita sempat memerangi COVID-19. Tetapi hari ini kita lihat satu kepimpinan yang cukup berkesan, kita dapat mengatasi COVID-19 lebih awal daripada dijangka. Mungkin saya yakin dengan program-program yang telah diperkenalkan oleh kerajaan, kita mungkin boleh mengatasi masalah pengangguran di negara ini lebih berkesan daripada apa yang dijangka. Walau bagaimanapun kita lihat dari segi keseluruhan Yang Berhormat, kita telah bermula dari segi bantuan kepada warga Malaysia, khususnya golongan pekerja, lebih awal daripada kita menghadapi keadaan pengangguran. Di mana kita telah bermula dengan 200 juta bantuan kepada majikan untuk menjalankan latihan saringan COVID-19. Itu menjadi titik permulaan. Dan seterusnya kita memberi bantuan kepada lebih kurang 120 juta untuk 322,422 orang pekerja yang diberi notis tanpa gaji supaya mereka masih kekal relawan. Dan seterusnya dengan bantuan subsidi upah. Walaupun di peringkat awal kementerian mengumumkan hanya untuk 3 bulan saja. Tetapi setelah mengambil kira keperluan semasa, 3 bulan ini telah bertambah kepada 6 bulan. Dan dengan langkah-langkah ini, saya percaya dan yakin kerajaan hari ini di bawah kepimpinan Amat Berhormat Perdana Menteri dapat mengurangkan isu pengangguran di negara kita. Terima kasih. Saya tanya tentang jumlah itu, apakah realistik dengan survei yang saya tunjukkan tadi? Setakat ini Yang Berhormat, jumlah itu memang realistik. Terima kasih, Menteri. Saya jemput soalan tambahan yang kedua. Apa? Saya lihat. Apa? Pontian dulu. Sila, Yang Berhormat. 1 minit. Adakah usaha-usaha kementerian untuk mewujudkan kerja baharu di bidang baharu oleh pelabur-pelabur baharu dibuat? Tadi Yang Berhormat Menteri sebut perbincangan dengan Kementerian Kewangan, tapi saya kira dengan MITI pun penting juga. Kemudian, adakah kementerian memastikan projek-projek mega seperti ECRL, MRT, Pen Borneo, tenaga-tenaga kerja tempatan hendaklah diutamakan. Seterusnya, oleh kerana pendapatan garis kemiskinan naik kepada 2208, adakah kementerian ingin mengkaji gaji minima 1,200 untuk dinaikkan? Terima kasih. Sila Menteri, 1 minit. Tuan Yang Dipertua, untuk mengatasi isu pengangguran, salah satu langkah yang telah diumumkan oleh kementerian adalah memastikan kita mengurangkan penglibatan pekerja-pekerja asing dalam sektor-sektor tertentu, khususnya dalam sektor perkhidmatan dan sebagainya. Dan kementerian telah mengumumkan bahawa sehingga ujung tahun ini tidak membenarkan mana-mana pekerja asing masuk dalam negara untuk sektor-sektor tertentu. Dengan keadaan sebegini, saya percaya
projek-projek ECR dan sebagainya akan memberi ruang kepada pekerja tempatan dan ini secara tidak langsung akan memberi peluang pekerjaan kepada warga tempatan. Terima kasih Menteri. Last soalan terakhir. Saya ingin teruskan kepada pertanyaan seterusnya. Saya menjemput Tuan Ahmad Johnny bin Zawawi yang berhormat Igan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Buah pepaya, buah naga, soalan saya nombor 3. Sila Menteri Pembangunan Luar Bandar menjawabnya. Tempoh masa 3 minit. Datuk Yang di-Pertua, izinkan saya untuk menjawab soalan Yang Berhormat Igan ini bersekali dengan soalan 45 oleh Yang Berhormat Igan juga yang dijadualkan pada 23 Julai. Teruskan bagi jawapan. Untuk maklumat Yang Berhormat, projek-projek yang telah dimajukan oleh Felka Berhad di Parlimen Igan dibagikan kepada 3, iaitu Igan, Mukah dan Matu yang melibatkan 4,369 hektar dan melibatkan seramai 1,280 peserta. Tuan Yang Berhormat, Igan dan Mukah ni memang untung. Kita dah mengendalikan tanah-tanah tersebut selama 25 tahun. Cuma di kawasan Matu 7 untung dan 7 rugi. Elok saya perincikan kawasan Igan dan Mukah yang berjaya kerana produktivitinya amat tinggi di antara 21 metrik tan hingga ke 27 metrik tan per hektar. Dengan OER, dengan izin oil extraction rate lebih tinggi daripada kadar biasa, iaitu 19.5 ke 19.8. Walau bagaimanapun, saya tidak menafikan ada kawasan-kawasan yang rugi kerana tanah-tanah ini asalnya adalah tanah daripada NCR. Masa mula-mula kita buat dulu tak ada masalah, tapi bila mula dah ada produktiviti, ada overclaim yang melibatkan pelbagai pihak sampai ada ke mahkamah, ini menjadikan 7 kawasan daripada Matu itu rugi. Justru itu oleh kerana Yang di-Pertua, Yang Berhormat Igan juga maklum bahawa produktiviti ini bergantung kepada hasil yang melibatkan harga CPO dunia, maka sudah pasti kita menumpukan program-program yang lain bagi menambah pendapatan. Terima kasih. Sila soalan pertama, Igan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang diberikan. Yang Berhormat Menteri, persoalan yang besar yang menjadi isu yang penting berkenaan dengan FECRA di kawasan saya adalah isu dividen yang terlalu sedikit, yang tidak setimpal dengan keluasan tanah para pekebun, dan lebih malang lagi ada pekebun-pekebun yang tidak ada dividen langsung. Ini berlaku bukan saja 2 tahun, 3 tahun, tapi sampai 5 tahun yang terdahulu. Alasan yang selalu diberikan oleh FECRA adalah mereka masih lagi menanggung hutang pembangunan tanah. Isu ini menyebabkan ada peserta yang dibawa oleh FECRA ke mahkamah yang sepatutnya tidak berlaku. Soalan saya Yang Berhormat Menteri, mengapa isu dividen ini masih terjadi sehingga kini? Dan mengapa kos pembangunan ladang masih ada sedangkan ladang ini sudah lebih kurang 25 tahun diusahakan? Oleh itu Yang Berhormat Menteri, saya cadangkan, bolehkah FECRA ataupun kerajaan melupuskan hutang pembangunan tertunggak ini supaya para pekebun mendapat hasil ataupun dividen? Dan selain daripada itu Yang Berhormat Menteri, mengapa pihak pengurusan FECRA tidak membantu pemilik tanah mendapatkan hak milik tanah ataupun geran seperti yang dijanjikan? Dan saya juga mencadangkan supaya FECRA menyerahkan balik tanah milik pekebun ataupun ladang ini kepada pemilik asal supaya ianya diusahakan sendiri oleh mereka sendiri. Mohon pencerahan Yang Berhormat Menteri.
Terima kasih Gan. Sila Menteri 1 minit. Datuk Yang Di-Pertua, secara asasnya mudah dia. Kos tolak dengan produktiviti, kita akan tahu sama ada untung atau rugi. Kalau untung, kita bagi semua dividen. Kalau rugi, tak boleh bagi dividen. Itu asasnya. Yang berhormat Igan, tadi saya prihatin tentang perkara yang dinyatakan, terutamanya pelupusan hutang. Esok saya ada buat perjumpaan dengan Yang Berhormat Menteri Kewangan bagi menilai semula terma-terma yang terbelenggu oleh FECRA supaya perkara yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Igan dan juga bukan saja Igan tetapi juga kawasan-kawasan yang rugi yang kita tak boleh bayar dividen. Kami amat berharap perkara ini dapat diambil perhatian kerana KPLB ni bapa angkat sementara bapa betul dia adalah MKD. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Untuk Jaya. Saya jemput untuk soalan tambahan kedua Yang Berhormat Pulai. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya rasa FECRA dan Felda ini dua institusi yang sangat penting dalam kita membantu meningkatkan pendapatan hidup rakyat dalam negara kita. Saya ingin bertanya Yang Berhormat Menteri, kita sedia maklum bahawa hampir majoritinya tanah-tanah FECRA ini ditanam dengan sawit. Dan sawit kita faham menghadapi isu-isu di peringkat global yang kerajaan kami dulu Pakatan Harapan dan sekarang sedang bergelut untuk mencari tanah-tanah alternatif. Jadi apakah Kementerian Berhormat sedang merancang? Ada banyak tanaman-tanaman seperti value cash crop ya, yang boleh kita buat gantian untuk menghadapi persaingan di peringkat antarabangsa. Ini bagi memastikan peserta FECRA itu dapat pendapatan yang lebih baik pada masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih Pulai. Sila Menteri. Terima kasih Datuk Yang Berhormat Pulai. Sebenarnya Felda dengan FECRA dia sama tapi tak serupa. Sama dari sudut acreage-nya lebih kurang 400,000 hektar, sama dengan 400,000 hektar yang dipunyai oleh FECRA. Yang tak sama dia adalah di mana Felda dia tersusun berkelompok, sementara FECRA ni dia berterabur. Sebab tu nama dia pun lain. FECRA ni Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority. Jadi oleh kerana dia tak sama, cuma bilangan peserta dan peneroka agak sama. Felda dia bertuah kerana dia ada 400,000 hektar lagi yang dipunyai oleh FGV. Jadi oleh kerana kita terikat dengan perjanjian dengan peserta, kita tak boleh ubah senang-senang. Nak ubah daripada kelapa sawit, getah kepada tanaman kontan. Mesti ada persetujuan sama. Itu yang kita buat. Walau bagaimanapun, usaha untuk meningkatkan pendapatan mereka yang majoriti dalam FECRA ini B40, 90% B40, 10% M40. Jadi usaha sedang dibuat dan akan diperkemah dan diperkukuh. FECRA ada money generating element, umpamanya kilangnya yang ada 7, pendapatannya 1 tahun 500,000, dah ada untung. Kita nak concentrate juga on chemical fertilizer. Jadi ada elemen-elemen yang berada dalam FECRA yang boleh kita komersial dan kita tambah pendapatan yang boleh kita bagi balik kepada kelompongan yang dialami oleh FECRA dalam mengurus ladang. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Saya ingin teruskan kepada pertanyaan jawab lisan yang seterusnya. Saya menyebut Tuan Fong Kiu Lun, Bukit Bintang. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Soalan keempat. Sila Yang Berhormat
Menteri Dalam Negeri untuk menjawabnya. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker dan terima kasih sahabat saya Yang Berhormat Bukit Bintang. Yang Berhormat, memang menjadi hasrat Kementerian dan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan negara kita selamat dan memang menjadi tanggungjawab Polis Diraja Malaysia untuk menguruskan keamanan dan menjaga ketenteraman awam. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak PDRM dan juga semua frontliner yang telah membantu untuk kita memutuskan jaringan COVID-19 ini. Dan ada 3 tentang statistik indeks jenayah yang Berhormat Bukit Bintang tanya, iaitu sebelum, semasa dan selepas. Nak saya nyatakan sebelum PKP 1 Januari hingga 17 Mac sejumlah 2,225 kes jenayah. Semasa PKP 18 Mac hingga 3 Mei sejumlah 546 kes dan semasa PKPB 4 Mei hingga 9 Jun sejumlah 708 kes dan semasa PKPP 10 Jun hingga 30 Jun 488 dan PKPP masih lagi berterusan. Dengan itu kita belum ada indeks jenayah selepas PKP. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Soalan tambahan pertama sila. Bukit Bintang. Terima kasih Tuan Doktor soalan tambahan. Kadar jenayah dalam Kuala Lumpur adalah antara yang tertinggi di negara kita berbanding dengan negeri-negeri lain. Dan kita tidak tahu kemampuan pasukan polis untuk membenteras kes jenayah di Kuala Lumpur inilah. Saya ingin tanya, apakah perancangan dan tindakan kementerian supaya kadar ini dapat diteruskan atau disifarkan jenayah ini? Terima kasih. Sila, Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat sahabat saya Yang Berhormat Bukit Bintang. Seperti mana yang sebutkan tadi, memang menjadi tugas dan tanggungjawab Polis Diraja Malaysia seluruh negara, bukan saja di Kuala Lumpur, untuk memastikan kadar indeks jenayah ini kita turun dan matlamat kita kalau boleh jadi sifar di seluruh negara. Sebab itulah berbagai-bagai penambahbaikan yang telah kita lakukan seperti pembelian aset kita, penambah baik untuk pasukan keselamatan kita. Contohnya, kalau kita ada CCTV, kalau di Bandaraya Kuala Lumpur sekarang ada 100 unit CCTV, kita akan tambah lagi dan kita bekerjasama dengan KPKT dan juga Dewan Bandaraya untuk sama-sama menguasai CCTV kita. Dan kita juga ada pembelian drone-drone yang baru untuk kita memastikan selain pada CCTV, kita gunakan khidmat drone untuk memastikan kegiatan jenayah ini dapat kita benteras. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Soalan tambahan kedua saya jemput Yang Berhormat Kuala Kerai. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan tambahan saya ialah mengikut statistik, jenayah apakah yang paling banyak berlaku dalam tempoh PKP dan pasca PKP ini apakah langkah seterusnya yang signifikan dan komprehensif dilakukan bagi memastikan jenayah ini dapat terus menurun di masa-masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih Kuala Kerai. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Ya, terima kasih sahabat saya Kuala Kerai. Kalau kita lihat statistik indeks jenayah yang paling banyak berlaku semasa PKP ini adalah curi motosikal. Dan kita mendidik masyarakat kita dalam program pendidikan seperti sukarelawan polis bagi orang awam, kita ada rakan kop, kita ada kadet polis, bagi sekolah kita ada kos sukarelawan polis siswa-siswi semasa di pusat pengajian tinggi, dan kita juga ada polis bantuan, dan kita menggalakkan polis turun ke masyarakat komuniti menerusi program-program yang kita jalankan, iaitu community policing. Ini yang akan kita laksanakan dan kita minta kerjasama semua masyarakat yang kita sebutkan, polis dan masyarakat berpisah tiada. Terima kasih. Terima kasih Semua Menteri. Saya mohon Timbalan Speaker. Satu lagi boleh tambah? Sila Yang Berhormat Pandan, soalan tambahan yang ketiga.
Terima kasih Yang Amat Timbalan Speaker. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya nak tanya sebab apa dia ada new normal. Kerana indeks jenayah sekarang ni dia berpindah. Kalau mengikut laporan NST, jenayah scam dibalik pada jenayah yang atas talian. Ya, ada NST pada 12 April tahun ini, seorang guru telah kehilangan menjadi mangsa love scam dengan izin, dan 100,000, dan 11 Julai ni, bulan ni juga 112,000 yang menjadi mangsa. Apakah langkah-langkah? Satu, mengesan. Ya, walaupun kita accept yang lain adalah untuk lihat jenayah yang berlaku, tetapi jenayah online talian ini yang penting. Sekarang adalah new normal, dan sekali terima kasih kepada frontliners, polis-polis semua tu, tetapi ini mesti dibuatkan supaya kita bersiap sedia dan bersiap siaga mencegah, mengesan dan membentras. Apakah langkah-langkah? Terima kasih. Terima Pandan, sila Timbalan Menteri, 1 minit. Terima kasih. Yang disebut juga idola saya juga, Yang Amat Pandan ini, kita pemimpin-pemimpin kita sama ada pihak kerajaan, pihak pembangkang yang baik budiman, kita boleh jadikan idola. PD juga menjadi idola kepada anak muda kita, Pandan menjadi idola kepada anak muda kita, Permatan Pauh menjadi idola kepada anak muda di luar sana. Jadi kalau ini dapat kita laksanakan antara pembangkang dan kerajaan yang bersama-sama untuk membangunkan negara, apa salahnya kita sebut mereka ini adalah idola. Dan yang saya terima kasih kepada Yang Amat Pandan. Memang beberapa jenayah komersial dia seperti mana jenayah scam yang disebut oleh Yang Amat Pandan. Cuma dua kategori ini tidak masuk di dalam indeks jenayah, dan pihak PDRN sedang mengkaji untuk memasukkan supaya jenayah komersial ini menjadi satu tumpuan yang khusus bagi kita menangani jenayah online. Sebab itu kita akan mempertingkatkan perkakasan kita bagi mengesan supaya jenayah online ini dapat kita benteras. Terima kasih Yang Amat Datuk Speaker. Terima kasih Tuan Menteri. Pertanyaan jawab lisan seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Nazlan bin Idris Jerantut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya ingin menyampaikan serangkap pantun untuk pagi ini. Pindah kementerian tambah pengalaman, menteri menerima penuh tanggungjawab. Datuk Yang Pertua yang budiman, soalan 5 jerantut perlukan jawab. Terima kasih. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi sekali lagi dijemput untuk menjawab. Minta maaf lah Datuk Yang Tua, saya ni pantun kurang sikit. Datuk Yang Tua, bantuan terhadap koperasi. Dua persoalan, koperasi baru dan koperasi menghadapi masalah. Ini secara umum tak ada kena-mengena dengan soalan COVID dan seterusnya. Koperasi yang baru, program pembudayaan koperasi melalui pembangunan kapasiti modal insan dan pendidikan, monitoring and coaching dengan izin Datuk Yang Tua. Diadakan bertujuan untuk membantu koperasi baru bagi menceburi dan menetapkan perniagaan melalui pemindahan pengetahuan, pengalaman, kepakaran oleh established player kepada koperasi dan anggota. Peruntukan sebanyak 5 juta telah disediakan dalam tempoh 2016 hingga 2020. Dan sehingga akhir 2019 sebanyak 18 buah koperasi telah terlibat dalam program ini. Yang kedua, geran pembangunan ditawarkan kepada koperasi baru yang telah beroperasi sekurang-kurangnya 6 bulan dan mempunyai aktiviti perniagaan berpotensi untuk dikembangkan. B. Koperasi yang terjejas menghadapi masalah aliran tunai. Kementerian turut membantu koperasi yang terjejas mengalami masalah aliran tunai dengan menawarkan kemudahan pembiayaan tabung modal pusingan Jabatan Pembangunan Koperasi tanpa cagaran. Kemudahan ini telah berjaya membantu sebanyak 45 koperasi terjejas yang mendapati masalah aliran tunai dengan jumlah yang telah dilulus bernilai 2.21 juta. Tuan Yang Ketua, Pelan Pemulihan Usahawan dan Koperasi.
Pada 27 Mei 2020, saya telah mengumumkan Pelan Pemulihan Usahawan dan Koperasi sebagai inisiatif MIDAK Kementerian dalam membantu usahawan perusahaan kecil dan sederhana, mikro dan koperasi untuk terus bertahan menjalankan perniagaan, memastikan pemulihan serta kelestarian operasi perniagaan usahawan yang terjejas akibat wabak COVID-19. Bagi sektor koperasi, bahagian pembangunan koperasi MIDAK bersama agensi pelaksana iaitu SKM, IKM, selain daripada Tekun serta INSCAN, telah memelusi program pemulihan secara menyeluruh dalam menggerakkan semula perniagaan sektor koperasi, termasuk pemberian geran kepada koperasi yang sedang membaik pulih bidang perniagaan sedia ada. Program sedia ada dan baru seperti pemulihan koperasi terjejas, geran kepada koperasi pembiayaan Ar-Rahnu, e-commerce, onboarding coaching program ataupun e-board bagi menyediakan koperasi menjalankan perniagaan menerusi platform e-dagang dan mapping of supply chain telah dicadang oleh MIDAK untuk melaksanakan bagi membantu pemulihan koperasi yang terjejas. MIDAK juga menjalankan pengurusi plan yang sedikit sebanyak aktiviti perniagaan operasi dapat dipulih dalam tempoh jangka pendek dan seterusnya dapat merancakkan semula ekonomi negara yang jatuh akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan dan Perintah Kawalan Pergerakan KPPB. Dalam masa yang sama, Kementerian juga telah membuat kajian untuk mentransformasikan keseluruhannya pergerakan koperasi Malaysia supaya kita boleh lebih dinamik dan lebih berjaya dan berjiwa saing. Terima kasih, Datuk Ketua. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan pertama, Jerantut, sila. Terima kasih Datuk Menteri yang telah memberikan jawapan dengan baik. Cuma saya ingin mendapatkan penjelasan yang mungkin lebih detail sikit. Kita umum mengetahui bahawa COVID-19 melanda bukan saja sektor-sektor perniagaan yang lain, termasuk juga koperasi-koperasi. Jadi ada di antara koperasi-koperasi ini bergelut untuk meneruskan aktiviti mereka, terutama bagi koperasi-koperasi yang baru. Jadi adakah pihak kementerian mensasarkan koperasi-koperasi yang baru yang nak memulihkan semula perniagaan mereka? Jadi apakah program-program khusus bagi koperasi-koperasi yang sebegini? Terima kasih. Sila Menteri. 1 minit. Terima kasih, Datuk Ketua. Sebenarnya COVID-19 telah menjejaskan ramai pihak koperasi. Berdasarkan kajian SKM ataupun Suruhanjaya Koperasi, hingga 60% koperasi terjejas, iaitu terbanyak 8,700 koperasi. Sektor yang paling terjejas ialah sektor pelancongan. Sebagaimana yang Datuk Ketua sedia maklum bahawa sektor pelancongan telah mempunyai perancangannya sendiri, maka tindakan di bawah Kementerian Pelancongan itu akan juga melibatkan pihak-pihak koperasi. Dan terdapat juga 252 koperasi wanita keseluruhannya, lebih 50% daripadanya terjejas, iaitu 125 koperasi. Ini juga, Datuk Ketua, sebagaimana yang telah saya umumkan dahulu daripada ini, bahawa saya telah mengagihkan 80 juta daripada sumbangan Tekun diberi kepada koperasi wanita untuk melaksanakan untuk menanganikan masalah-masalah yang dihadapi oleh pihak koperasi wanita dalam masa COVID-19 ini. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Saya jemput Yang Berhormat Ledang. Lumut saya ternampak Ledang dulu. Sila. Terima kasih Datuk Timbalan Yang di-Pertua. Kita tahu sebenarnya warga koperasi ada 6.5 juta orang dan ada 14,000 buah koperasi. Perolehan dia 42 bilion ringgit, aset dia 142 bilion ringgit. Jadi jumlah ni sangat besar. Justru saya ingin bertanya kepada Pihak Menteri, apakah kerajaan ada memenimbangkan untuk membenarkan supaya syarat untuk pembelian hartanah itu yang sekarang ini 50% daripada kumpulan wang anggota dilonggarkan,
agar koperasi boleh mengambil manfaat dalam keadaan kemurungan ekonomi dan dalam keadaan di mana hartanah sekarang banyak dijual. Terima kasih. Sila Menteri. Dato' Yang Tua, Kementerian sedang membuat satu kajian pindaan kepada perundangan koperasi. Itu adalah langkah yang basic untuk kemajuan koperasi itu sendiri. Pindaan ini insya-Allah bakal dibawa di persidangan Dewan kali ini untuk dipertimbangkan oleh majlis. Kalau dapat, maka pindaan ini akan memberi nafas baru kepada pihak koperasi dan memudahkan lagi bukan saja daripada sudut penubuhan tapi juga sudut pelaksanaan dan pentadbiran koperasi itu sendiri. Daripada bidang-bidang lain itu juga akan kita lihat oleh kerana bagaimana yang saya sebutkan tadi, untuk mentransformasikan satu badan yang berjumlah 14,000 lebih koperasi dan 9.09 juta ahli ini di seluruh Malaysia, maka kita memerlukan masa sedikit. Dalam jangka masa insya-Allah 2 tahun kita akan melihat semua sistem koperasi ini boleh dibaik pulihkan, termasuk apa persoalan yang dibangkit oleh Yang Berhormat tadi. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Untuk pertanyaan jawab lisan seterusnya saya jemput Yang Berhormat Puan Maria Chin Abdullah, Petaling Jaya. Terima kasih Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 5. Sila Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna menjawabnya. Tempoh masa 3 Tuan Yang di-Pertua, dia sebut nombor 5, sebenarnya nombor 6 lah. Nombor 6. Okey. Nombor 5 telah dijawab. Okey, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih kepada yang bertanya. Keperluan syarikat untuk menyerah simpan penyata tahunan adalah termaktub di dalam Akta Syarikat 2016. Kandungan penyata tahunan adalah berkait dengan maklumat-maklumat korporat yang diperlukan oleh SSM dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan maklumat korporat dan pengawal selia perundangan korporat dan perniagaan. Sehubungan itu, maklumat berhubung penggajian pekerja adalah di luar skop perundangan yang ditadbir di bawah Akta Syarikat 2016 dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Tidak berhasrat untuk meminda Akta Syarikat untuk mewajibkan syarikat melaporkan penggajian pekerja sebagai sebahagian daripada pelaporan tahunan syarikat kepada SSM. Memandangkan perkara berkaitan penggajian pekerja adalah di luar skop SSM kerana terdapat pihak lain yang telah dipertanggungjawabkan terhadap perundangan berhubung perkara tersebut, adalah lebih tepat sebarang cadangan pelaporan melibatkan isu gaji, bonus dan pecahan gender dikemukakan kepada pihak berkenaan. Sekian, terima kasih Tuan Ketua. Sila soalan tambahan pertama. Ya, terima kasih Menteri. Soalan saya ialah Malaysia telah komited kepada SDG, Sustainable Development Goals dengan izin, dan maklumat kelima kesaksamaan gender adalah amat penting. Adakah langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian pasca COVID-19 untuk memperkasakan status ekonomi wanita untuk mengatasi perbezaan gaji, gender, dan adakah kemungkinan mempunyai satu proses pengesahan yang memerlukan perniagaan untuk mengesahkan dan memberitahu pekerja wanita dan lelaki bahawa mereka dibayar gaji yang sama atau gaji yang bernilai yang sama. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Tadi dalam jawapan jelas tadi yang berkaitan dengan yang ditanya semula tu adalah lebih kepada kementerian yang lain. Walaupun bagaimanapun saya ingin berjelaskan kepada Yang Berhormat yang bertanya mengapa di peringkat di SSM atau kementerian ini kita berpandu kepada penetapan piawaian perakaunan oleh MASB, iaitu penetapan di bawah tanggungjawab Lembaga Piawaian
Perakaunan Malaysia, Malaysia Accounting Standard Board MASB ditubuhkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Akta Laporan Kewangan 1997. Lembaga ini mempunyai kuasa tersendiri untuk memaju dan menerbitkan piawaian perakaunan dan laporan kewangan di Malaysia. Jadi, Tuan Yang Di-Pertua, piawaian perakaunan di Malaysia adalah berdasarkan standard antarabangsa. Jadi, kita di peringkat antarabangsa, maklumat pengajian secara mendalam atau terperinci tidak perlu dizahirkan dalam penyata kewangan ini. Jadi, walau bagaimanapun, maklumat ini mungkin boleh diperoleh daripada pihak kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan lembaga hasil dalam negeri tertaluk kepada perundangan yang mereka tabir. Dan soalan yang lain tu biar kami menjawab secara bertulis, Tuan Yang Di-Pertua. Ya. Baik, terima kasih Menteri. Soalan tambahan yang kedua jemput yang berhormat Hulu Rajang. Jelebu. Terima kasih Datuk Speaker. Buat kesekian kalinya saya nak tanya dengan pihak menteri. Kita ada banyak syarikat-syarikat yang telah didaftarkan tetapi tidak menghantar laporan penyata tahunan. Soalan saya, adakah pihak kementerian mengambil tindakan kepada syarikat yang tidak menghantar laporan tahunan, dan adakah cadangan pihak kementerian, Datuk Speaker, untuk buat pemutihan kepada syarikat-syarikat yang tidak aktif? Yang kita ada beratus ribu syarikat didaftarkan, sama ada pemilikan tunggal ataupun senam berhad, tetapi tidak aktif, dan adakah pihak kementerian bercadang untuk buat pemutihan dengan tidak mengenakan sebarang kompaun untuk mereka wind up dengan izin syarikat berkenaan? Terima kasih. Terima kasih Jelebu. Sila. Saya jawab dulu yang soalan yang kedua tadi. Ya. Tuan Yang Di-Pertua, usaha pemutihan itu sedang dijalankan secara berterusan. Sama ada mereka dikena kompaun atau tidak ialah tertaluk kepada perundangan yang ada. Jadi kita tak boleh katakan melepaskan mereka dari kompaun, tapi kita boleh lihat kepada cadangan itu juga, ya. Jadi kepada syarikat-syarikat yang tidak mengatakan laporan itu memang ada termaktub juga dalam perundangan di mana mereka semestinya menghantar laporan tahunan mereka. Jadi kalau tidak, memang ada dalam perundangan itu untuk kita mengenakan sesuatu kepada mereka. Semua ini, Tuan Yang Di-Pertua, adalah termaktub dalam perundangan berkaitan di pendaftaran syarikat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Menteri. Pertanyaan jawab lisan seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Salim Sharif, Yang Berhormat Jempol. Wabi Langkawi PM ke-7 diganti YAB Paguh PM ke-8. Soalan saya bernombor 7, mohon Menteri menjawab. Terima kasih. Sila Menteri Perumahan dan Kajian Tempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang Bertua. Terima kasih Yang Amat Jempol yang cukup prihatin tentang masa depan pesaka ataupun harta negara anak muda. Yang Amat Datuk Yang Bertua, sebelum inisiatif baru dan langkah khas dilakukan, sebenarnya Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan telah melakukan beberapa program di bawah perkara ini. Yang pertama ialah program perumahan rakyat, program perumahan penjawat awam Malaysia, di mana program ini adalah satu skim rumah mampu milik untuk penjawat awam yang bertujuan membantu penjawat awam, khususnya penjawat awam muda dan berpendapatan sederhana. Juga skim perumahan mampu milik swasta, My Home, rumah transit belia, perumahan prima, syarikat perumahan negara berhad dan sebagainya. Datuk Yang Bertua, untuk makluman Yang Berhormat, antara inisiatif baru atau langkah khusus kerajaan bagi menangani isu pemilikan rumah termasuk dalam kalangan generasi muda adalah melalui Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana 2020 yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini bagi sektor hartanah. Kerajaan telah bersetuju dengan 3 inisiatif untuk merancangkan semula pasaran hartanah seperti berikut. Kempen pemilikan rumah Home Ownership Campaign 2020, insentif oleh kerajaan diberikan melalui pengecualian duty stamp dan insentif oleh pemaju perumahan diberikan melalui diskaun harga jualan sekurang-kurangnya 10%. Insentif pengecualian duty stamp yang diberikan adalah seperti berikut. Harga rumah RM300,000 hingga RM2.5 juta. Surat
cara pindah milik, pengecualian duty stamp 100%. Perjanjian pinjaman, pengecualian duty stamp 100% di atas keseluruhan. Diberikan diskaun sekurang-kurangnya 10% ke atas harga jualan rumah. Yang kedua ialah pengecualian cukai keuntungan hartanah. Cukai yang dikenakan ke atas keuntungan dari hasil jualan hartanah. Yang ketiga, had pembiayaan bagi pinjaman perumahan. Nisbah had pembiayaan yang ditawarkan oleh institusi kewangan bagi peminjam perumahan yang mempunyai 2 atau lebih peminjam perumahan sedia ada. Data yang kedua, kerajaan juga sentiasa bekerjasama dengan pihak pemaju untuk mencapai matlamat kerajaan dalam menangani isu pemilikan rumah untuk rakyat. Antara kerjasama yang telah dilakukan ialah kempen pemilikan rumah HOC 2019. Yang kedua ialah kempen pembelian rumah. Pertama, pembelian rumah baharu daripada pemaju perumahan termasuk pembelian rumah yang dikendaki oleh rakyat. Antara pencapaian pelaksanaan atau yang kedua ialah unit terjual dengan kerjasama REDA, SHEDA dan SHEDA ialah 27,803 unit bernilai 17.7 bilion dan banyak lagi sebenarnya program-program yang dilakukan oleh Kementerian Perumahan. Terima kasih banyak. Terima kasih Timbalan Menteri. Sila jempol soalan tambahan pertama. Pertama, Datuk Speaker, saya nak betulkan kaki menyatakan bahawa Timbalan Menteri daripada PAS. Saya rasa tak betul tadi. Dia marang. Jadi dia belum boleh jadi level Tok Guru lagi. Menurut Bank Negara Malaysia, harga rumah berada pada paras yang sangat tidak mampu milik kerana harga yang ditawarkan di luar kemampuan keuangan rakyat. Kadar pertumbuhan pendapatan rakyat tidak seiring dengan kadar kenaikan harga rumah pada setiap tahun. Bermakna, pendapatan boleh guna isi rumah tidak mencukupi untuk menanggung pembiayaan rumah. Selain daripada itu, gaji permulaan graduan baru turut dilaporkan berkurangan. Pelaksanaan perintah gaji minimum pula hanya 1,200 sebulan bagi bandar utama dan 1,100 sebulan bagi luar bandar. Pada garis kemiskinan juga telah dinaikkan kepada RM2,208 daripada RM980. Soalan saya, sejauh manakah tafsiran harga rumah mampu milik pada masa ini bertepatan dengan keupayaan keuangan rakyat dan adakah kementerian bercadang untuk mengkaji semula tarifan tersebut dengan mengambil kira kadar gaji permulaan graduan baru, pelaksanaan perintah gaji minimum ini dan pendapatan garis kemiskinan baru agar rumah mampu milik tidak menjadi rumah mampu tengok. Mohon Menteri menjawab. Terima kasih. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih Datuk Ketua. Terima kasih jempol. Mampu tengok pun satu rahmat untuk kita. Namun yang terbaik ialah harus kita miliki rumah berkenan. Datuk Yang Ketua, banyak indikator ataupun angkubah yang menentukan pendapatan rakyat di negara kita. COVID-19 adalah satu sebenarnya faktor yang juga membuatkan perubahan pendapatan kepada penduduk negara kita, terutamanya mereka yang berpendapatan rendah. Datuk Yang Ketua, taksiran atau kaedah pengukuran perumahan mampu milik di Malaysia mengambil pendekatan berdasarkan metodologi gandaan median multiple sebagai indikator utama bagi menilai kemampuan memiliki rumah. Formula yang kita gunakan ialah harga rumah mampu milik pendapatan penengah median kali 12 kali 3. Sebab itulah kadar harga rumah yang ditentukan di bawah program rumah mampu milik ini ialah kategori harga rumah mampu milik adalah berdasarkan dua kategori, iaitu jenis 1 RM150,000 ke bawah dan jenis kedua RM150,000 hingga RM300,000. Dan untuk makluman Yang Berhormat, Jabatan Perumahan Negara sedang meneliti laporan pendapatan isi rumah dan pendapatan garis kemiskinan baru sebagaimana yang telah diumumkan oleh kerajaan baru ini, dan kita harap penelitian ini akan kita seluruhkan supaya harga rumah dapat disesuaikan dengan pendapatan yang dimilikan oleh rakyat negara kita. Terima kasih banyak. Baik, soalan tambahan yang kedua saya jemput Yang Berhormat Kampah, sila. Terima kasih Tuan Speaker. Berkenaan dengan isu inisiatif yang dijalankan bersama dengan pemaju untuk menangani isu pemilikan rumah, saya nak tanya
kerajaan, apakah langkah ataupun consideration, pertimbangan yang diberikan kepada rumah prima, pembeli rumah prima asal yang kini terpaksa menanggung kerugian 30% akibat kempen HOC yang telah dijalankan. Mereka sekarang terpaksa bayar bank dan juga faedah yang tinggi. Apakah langkah untuk mengatasi masalah mereka ini? Terima kasih Kampar. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Datuk Ketua. Terima kasih Yang Kampar. Seperti mana saya sebutkan tadi bahawa kerajaan dan melalui Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan akan meneliti masalah-masalah yang dihadapi oleh sama ada penjual ataupun pembeli. Umpamanya saya nak fokuskan kepada perumahan bawah belia muda ini 40 tahun sebagai contoh di bawah prima. Timbalan Menteri, masalahnya pembeli rumah prima sekarang sedang mengalami kerugian 30% akibat kempen HOC yang dijalankan. Menteri pada tahun yang lalu kata sedang kaji untuk selesai. Sekarang lagi kena kaji. Mana boleh? Ini kerajaan baru. Kerajaan baru. Bila Datuk Mertua, kita jangan terlalu agresif. Kita mesti kaji, biar kajian hasil daripada kajian yang kita buat itu dapat pulangan yang faedah kepada kita. Saya nak fokus kepada soalan asal tentang belia tadi, anak muda. Di mana kalau tengok prima nanti Yang Amat. Bukan belia. Prima telah meluluskan. Bukan belia, pembeli asal prima yang sebelum HOC dijalankan harga diturunkan 30%. Kerana mereka mengalami kerugian daripada segi harga rumah dan juga pun sedang bayar bank pada loan yang tinggi. Dulu Menteri telah katakan nak kaji untuk selesaikan masalah mereka, tapi sekarang jawapannya kaji lagi. Saya juga dipahamkan bahawa kes ini ada juga dibawa di mahkamah. Jadi sangat kita tunggu tengok Yang Amat. Nanti walau bagaimanapun saya akan berhubungi Yang Amat untuk dapatkan penjelasan yang lebih tentang perkara ini. Timbalan Menteri, boleh celah sama. Tak boleh celah. Tak, bukan. Perkara yang sama. Bila agak-agaknya kajian akan selesai? Saya boleh celah. Saya telah menentukan tarikhnya bila. Itu pulang pada keputusan. Masih banyak. Ini bukan sesi perbahasan, ini sesi untuk jawab soalan-soalan lisan. Terima kasih Yang Berhormat. Saya sekarang jemput pertanyaan jawab lisan seterusnya. Menjemput Yang Berhormat Tuan Sim Chi Kiong, Bukit Mertajam. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 8. Sila Menteri Belia dan Sukan jawabnya. Tempoh masa 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Yang Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Bukit Mertajam. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, fungsi dan peranan pusat atlet masih lagi penting dan signifikan kepada pusat sehenti untuk para atlet mendapatkan khidmat nasihat dalam pelbagai aspek antaranya kerjaya, pendidikan, pengurusan kewangan dan juga kaunseling. Suka saya maklumkan di sini bahawa kementerian melalui MSN akan meneruskan inisiatif yang sebaik ini yang telah dimulakan oleh kepimpinan yang lalu di bawah MUA dan juga Bukit Mertajam. Berdasarkan data semasa, seramai 210 atlet telah mendapat perkhidmatan yang disediakan di pusat ini pada tahun ini sebelum bermulanya Perintah Kawalan Pergerakan disebabkan pandemik COVID-19. Dalam aspek pendidikan, Sekretariat Kerjaya dan Pendidikan Atlet ataupun MIS yang diusahakan pada 2016 di bawah kepimpinan Rembau pada waktu itu akan terus menjadi tunjang kepada penubuhan pusat sehenti ini. Dan pada waktu ini, MIS sedang dan telah melaksanakan beberapa perkara seperti berikut. Pertama, mengadakan kerjasama dengan 8 institusi pengajian tinggi dan 2 institusi kemahiran. Kerjasama ini telah menyediakan program pengkajian atlet negara seperti peluang beasiswa dan customized program bagi membantu atlet memanfaatkan semaksimum mungkin program latihan dan pembelajarannya. Keduanya, manakala program One State, One University, One Center atau 1S, 1U, 1C pula, seramai 97 atlet telah pun menerima tawaran pendidikan di 14 cawangan Universiti Teknologi Mara UiTM
dan 3 institusi pengajian tinggi awam serta institusi pengajian tinggi swasta. Program ini merupakan kolaborasi antara IPT dan MSN peringkat negeri bagi menyediakan ruang serta peluang kepada atlet-atlet khususnya atlet negeri untuk melanjutkan pengajian ke Menara Gading tanpa mengorbankan karier sukan mereka. Selain daripada bidang pendidikan, laluan kerjaya atlet turut diberi tumpuan bagi atlet-atlet yang bakal bersara melalui projek track ataupun atlet track program. Program ini dilaksanakan dengan kerjasama syarikat berkaitan kerajaan, syarikat swasta serta agensi-agensi kerajaan yang bakal menyediakan peluang pekerjaan nanti. Tuan Yang Bertuah, untuk jangka masa pendek bersesuaian dengan cabaran dan suasana ekonomi semasa, pusat atlet perlu diberikan pemerkasaan dan pemantapan yang lebih kukuh dan menyeluruh. Elemen keusahawanan, ekonomi gig dan ekonomi digital juga diletakkan sebagai salah satu daripada ikhtiar baru dan terkini untuk membantu atlet dan bekas atlet. Pada ketika ini, melalui inisiatif kolaborasi rentas Kementerian KBS, sedang merangka sinergi bersama beberapa kementerian dan agensi seperti Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MIDAK, Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC, khusus bagi mewujud program sport partnership kepada atlet bagi membuka peluang kerjaya terutamanya dalam bidang keusahawanan. Adalah diharapkan program ini akan dapat meneroka ruang dan peluang perniagaan kepada atlet dan yang bakal bersara dengan menyediakan kemahiran asas, perancangan dan juga akses kepada dana kewangan untuk memulakan perniagaan. Terima kasih. Sila Bukit Bertajam, soalan tambahan pertama. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan juga terima kasih atas jawapan yang saya rasa agak lengkap yang diberikan oleh Menteri tadi. Soalan saya ialah dalam masa 3 hingga 4 bulan ini, ada ramai terutamanya jurulatih, gym instructor, pengurus acara ataupun event manager terutama dalam sektor sukan ini yang telah menghadapi masalah dari segi pekerjaan, perniagaan mereka. Salah satu aduan yang saya terima contohnya di kawasan saya ada gym instructor dan juga jurulatih contohnya renang di mana pendapatan gaji mereka telah berkurangan sebanyak 80% dan ada yang telah kehilangan kerja kerana PKP. Saya mohon tindakan ataupun maklum balas daripada pihak kementerian tentang isu ini. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Memang sememangnya itu adalah satu cabaran. Sebab tu di pihak kementerian saya bersama dengan rakan-rakan di peringkat KBS sedia sedaya mungkin cuba meyakinkan MKN dengan KKM bagi memastikan sektor sukan dapat dibuka pada seawal mungkin bagi memungkinkan mereka yang terkesan akibat berlakunya penutupan premis-premis fasiliti sukan seperti mana yang disebut oleh Muhammad tadi telah membawa kepada penjejasan kehidupan mereka. Namun di peringkat persatuan kita ada sediakan dana yang sejumlah 10 juta yang dikenali sebagai inisiatif Prihatin Sukan yang dibuat bagi memastikan bahawa dalam 3 perkara utama persatuan-persatuan sukan ini akan terus dapat diberi pembelaan. Antaranya ialah dari sudut bantuan pentadbiran, bantuan untuk memungkinkan mereka mengambil kesempatan untuk pendigitalan operasi mereka dan juga bantuan program. Keseluruhannya berjumlah hampir 70,000 dan memakan jumlah secara keseluruhannya hampir 10 juta. Namun begitu berkaitan dengan mereka yang terlibat secara operator ataupun private facility, saya telah berbincang dengan Kementerian Kewangan. Satu bentuk rangka inisiatif sedang dicadangkan, mungkin akan diambil dalam perkiraan untuk belanjawan 2021 nanti. Terima kasih. Sila. Soalan terakhir. Terima kasih Menteri. Saya jemput soalan tambahan yang kedua. Kimanis. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Ujung ni. Yang Berhormat Menteri, baru-baru ini negara dikejutkan dengan satu berita bekas penyerang kebangsaan Khalid Jamlus yang dilaporkan terpaksa menjual anugerah kasut emas beliau yang dimenanginya 18 tahun lalu akibat faktor
keuangan selepas 3 tahun tiada pekerjaan. Ini mungkin salah satu contoh yang pernah berlaku. Mungkin lebih ramai atlet yang menghadapi masalah-masalah seumpama ini. Soalan saya, adakah terdapat sebarang usaha yang telah dilaksanakan oleh pusat atlet untuk mengenal pasti dan menjejaki bekas atlet yang pernah mengharumkan nama negara di persada dunia yang kini mempunyai masalah keuangan dan sukar untuk mendapat pekerjaan ataupun menyara keluarga masing-masing? Terima kasih. Terima kasih. Kimanis, sila Menteri, 1 minit. Soalan ini pun saya dah jawab pada minggu yang lalu. Untuk mereka yang bergelar bekas atlet, Yayasan Kebajikan Bekas Atlet ataupun YAKIP telah berperanan dalam membantu mereka. Dan ini demikian juga yang berkaitan dengan secara spesifik pada apa yang disebut oleh Muhammad Kimanis tadi berkaitan dengan Khalid Jamlus. Beliau merupakan bekas penolong jurulatih kepada Persatuan Bola Sepak PDRM dan kontrak beliau tidak disambung ekoran pandemik COVID-19. Namun sebagaimana jawapan saya yang terdahulu bahawa situasi COVID-19 ni, Muhammad, adalah situasi yang disebut berulang kali adalah unprecedented dan banyak benda aspek yang bersifat unforeseeable circumstances berlaku. Namun YAKIP mengambil peranan yang agak agresif dan agak proaktif, dan di peringkat awal ketika saya diberi tanggungjawab, Kementerian Belia dan Sukan telah pun melakukan suntikan kepada dana untuk YAKIP bantu bekas atlet. Ini termasuklah beberapa atlet yang saya sebut pada jawapan yang lalu, seperti Naman Abdullah, dan yang terbarunya adalah Rabuan Pit, seorang atlet sprinter 100 meter yang telah mendapat pingat emas di Sukan Asia. Dan untuk Khalid Jamlus, timbalan saya telah berjumpa dengan beliau, YAKIP juga telah berjumpa beliau, dan yang termutakhirnya adalah MSN sendiri telah berjumpa untuk melihat aspek-aspek untuk meningkatkan kebolehpasaran beliau, terutamanya dalam bidang kejurulatihan bola sepak. Terima kasih. Terima kasih, Menteri. Pertanyaan jawab bisa seterusnya saya jemput Yang Berhormat Datuk Seri Richard Wright Anak Jaim Serian. Terima kasih Yang Dipertua. Pembetulan sedikit. Nama saya Richard Riot. Soalan saya nombor 9. Silakan Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia sekali lagi yang menjawabnya. 3 minit. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Institut ini dibangunkan di atas tanah seluas 56.76 ekar di Bakar Sadong, distrik Kampung Tanggak, Serian, Sarawak. Institut ini dapat menampung seramai 600 orang pelajar pada satu-satu masa bagi mengikuti kursus yang ditawarkan kelak. Pembinaan institut ini merangkumi pembinaan 5 blok bengkel latihan, bangunan pentadbiran, bangunan asrama, bangunan quarters, surau dan kemudahan sukan. Status kemajuan bagi projek ini adalah 12.06% berbanding jadual 32.2% melibatkan kelewatan sebanyak 19.6%. Kelewatan ini yang berlaku adalah disebabkan kesan daripada Perintah Kawalan Pergerakan bermula daripada 18 Mac hingga 2020, dan aktiviti pembangunan hanya dapat dimulakan kembali pada 12 Mei 2020 dengan mematuhi SOP pembinaan yang ditetapkan. Selain daripada itu, terdapat juga alangan utiliti tiang elektrik di tengah tapak bina yang perlu dialihkan untuk aktiviti pembinaan dan arahan perubahan kerja yang dikeluarkan kepada pihak kontraktor akibat pertukaran skop kerja yang menyumbang kepada kelewatan projek. Tuan Yang Dipertua, pihak kementerian telah mengarahkan pihak kontraktor untuk menyusun semula program kerja bagi pelan pemulihan projek. Pihak kontraktor telah mengemukakan permohonan lanjutan masa ataupun EOT dengan izin dan susulan permasalahan seperti yang dinyatakan di atas dan sedang diteliti oleh pihak kementerian. Sila soalan tambahan pertama. Datuk Yang Dipertua, terima kasih Menteri, terima kasih Kerajaan kerana meneruskan projek pembinaan ILP Serian. Datuk Menteri, Sarawak pun sudah mempunyai 2 ILP dan sebuah EdTech, iaitu EdTech Bintulu. Soalan saya, dengan siapnya pembinaan ILP Serian ini nanti, Sarawak akan mempunyai 3 buah ILP dan sebuah EdTech. Adakah silibus
yang bakal ditawarkan di ILP ini nanti benar-benar bersasaran membantu melahirkan lebih lagi pekerja yang mahir sekaligus membantu negeri Sarawak mencapai status negara maju menjelang 2030. Terima kasih Surian, sila Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Setelah kita dunia mengalami pandemik COVID-19, semua skop-skop pengajian dan pendidikan telah ditukar mengikut norma-norma baru dan saya percaya setelah menyiapkan ILP di Sarawak, kita akan memperkenalkan pendidikan-pendidikan yang lebih relevan mengikut norma baru. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin teruskan soalan jawab lisan. Seterusnya ingin menjemput Datuk Wira Haji Muhammad Anwar Muhammad Tahir Temerloh. Tuan Yang Pertua, soalan dari Temerloh nombor 10. Terima kasih Muhammad Temerloh. Sila Menteri Kerja Raya atau timbalannya menjawab. Tempoh 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, kerajaan komited untuk membantu meningkatkan kepelbagaian penggunaan getah tempatan dalam produk-produk industri dan seterusnya meningkatkan pendapatan pekebun kecil. Sebagai contoh, kerajaan telah memperluaskan penggunaan getah tempahan dalam bentuk kaplam sebagai bahan tambahan untuk turapan jalan pada tahun 2019 dan 2020 di seluruh Malaysia dengan peruntukan sejumlah 100 juta ringgit. Untuk maklumat anda yang berhormat, selain daripada getah asli kaplam, JKR juga telah menggunakan getah asli dalam bentuk lain sebagai bahan tambahan dalam bahan turapan jalan, iaitu getah asli latex dan crumb rubber. Terkini getah asli latex dan crumb rubber telah dan sedang digunakan dengan lebih meluas di seluruh negara pada tahun ini melalui pakej ransangan ekonomi PRE 2020 dengan peruntukan awal berjumlah 140 juta. Untuk makluman ahli yang berhormat juga, Kementerian Kerja Raya melalui Pusat Kecemerlangan Kejuruteraan Teknologi JKR ataupun KRIT, Jabatan Kerja Raya juga telah menjalankan kajian ke atas penggunaan sisa plastik sebagai bahan tambahan dalam turapan jalan di Makmal dan seterusnya telah melaksanakan kajian di tapak di Temerloh, Pahang pada tahun 2017, disusuli dengan Kemaman, Terengganu dan di Tangkak, Johor selepas itu. Pemantauan ke atas prestasi turapan di tapak kajian di Temerloh pada awalnya menunjukkan turapan jalan plastik lebih baik dari turapan jalan konvensional, di mana turapan tersebut didapati masih berada dalam keadaan baik ataupun tidak retak selepas 12 bulan, manakala turapan konvensional telah mula retak selepas 6 bulan. Walau bagaimanapun, turapan plastik didapati telah mula retak selepas 15 bulan. Plastik yang digunakan ialah industrial waste yang diperolehi dari pusat beli belah dan sebagainya. Hakikatnya bukan semua sisa plastik dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam turapan jalan, khususnya yang lebih tebal dan tidak mudah cair bila dipanaskan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya persilakan Yang Berhormat Datuk Wira Haji Muhammad Anwar Muhammad Tahir untuk soalan tambahan yang pertama. Tuan Yang di-Pertua, saya dipersilakan oleh Betara untuk duduk. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) telah melakukan kerja-kerja perkisaran dan pendurapan semula
jalan di sekitar ibu negara menggunakan dengan izin rubberized bitumen, iaitu teknologi kaplam modified asphalt. Dengan penerapan semula di laluan keluar masuk ke bangunan Parlimen dan jalan-jalan sekitarnya telah dilaksanakan pada penghujung tahun 2019. Mungkinkah Yang Berhormat Menteri Kerjaya dengan kerjasama Menteri Wilayah Persekutuan boleh menganjurkan dan dicadangkan kepada ahli-ahli parlimen yang lain yang berminat untuk mengadakan lawatan dan menerima taklimat lanjut tentang teknologi dan kaedah penerapan jalan sebegini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Di atas soalan tambahan itu, Tuan Yang Di-Pertua memandangkan masa semakin mencemburui kita. Saya jawab secara ringkas saja. Cadangan daripada Yang Berhormat Temeluh tadi satu cadangan yang baik, kerana teknologi yang digunakan itu adalah teknologi yang terkini dan satu pendekatan yang sesuai untuk digunakan. Di antara saya percaya di antara kerjasama di antara DBKL dan juga KKR boleh dibuat dan dilaksanakan, dan dengan menjemput seperti cadangan Yang Berhormat tadi ahli-ahli parlimen untuk melihat sendiri keberkesanan teknologi yang digunakan oleh KKR dan DBKL ini. InsyaAllah ini boleh dijalankan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat semua, sekarang tamatlah sesi soalan tambahan untuk waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini. Terima kasih Yang Berhormat. Maaf. Ya. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul. Menyambung semula perbahasan ke atas usul menjunjung kasih atas titah diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Tuan Speaker, sebelum perbahasan bermula, Jelutong, ya. Atas isu peraturan, saya mohon merujuk kepada peraturan 2 dalam peraturan-peraturan mesyuarat menetapkan kerusi ahli-ahli yang berbunyi seperti berikut. Pada hari yang pertama diadakan mesyuarat selepas pilihan raya dan kemudian daripada itu sehingga kerusi bagi tiap-tiap ahli ditetapkan, ahli-ahli hendaklah duduk di mana-mana jua tempat yang diaturkan oleh setiausaha. Pada minggu yang lalu, kami daripada Pakatan Harapan diminta untuk duduk di sebelah kiri, Tuan Speaker. Ketika itu, kedudukan selesa tetapi memang tidak ada mic dan tidak ada komputer. Pada hari ini kita telah dipindahkan untuk duduk di galeri orang awam yang dihaskan untuk orang awam, dan sungguh tidak selesa dalam keadaan begini. Kalau dulu tempat duduk selesa, sekarang bagi saya sendiri tak boleh duduk sebab saya tinggi. Sungguh sempit tempat tersebut. Dan pada minggu yang lalu juga ada Yang Berhormat daripada Perikatan Nasional mengatakan, Yang Berhormat kinamatangan kalau tak silap saya, bila kita dah datang ke bawah nak ambil mic, kalau jatuh tersungkur lagi teruk. So adakah ini cara kita nak mengekang perbahasan daripada Yang Berhormat Pakatan Harapan? Ini adalah sungguh tidak adil. Dan kalau kita lihat di hadapan sini, Yang Berhormat daripada Perikatan Nasional tidak ada social distancing. Mereka sungguh selesa. Saya akur bahawa kita perlu memastikan bahawa SOP kesihatan sentiasa dipatuhi. Tetapi janganlah gunakan kesempatan dan alasan itu untuk cuba mengekang dan menarik semua kemudahan-kemudahan yang ada pada kita. Ini adalah sungguh tidak adil, Tuan Speaker. Boleh saya jawab? Boleh, silakan. Silakan. Okey, sebenarnya setelah ditetapkan tempat duduk
minggu sudah tu, saya mempunyai beberapa komplain bahawa tempat tu tak berapa sesuai kerana terdapat tiang yang besar tu dia blind spot dan tak boleh nampak. Saya juga mendapat komplain bahawa agak susah lah dari segi visual. Kemudian kamera pun tak dapat capture sometimes tu pada setengah-setengah masa tu apabila berdiri kamera tak dapat capture. Kemudian susah nak datang ke depan untuk mendapatkan mikrofon tu. Jadi saya sendiri yang membuat perhatian. Saya turun dan saya ingatkan kalau kita ubah ke sini maka dari segi visualnya senang saya nampak dan yang berhormat pun senang nampak saya. Kemudian apabila yang berhormat yang di situ hendak bangun untuk mencelah, maka boleh juga dilihat oleh rakan-rakan yang berhormat yang sedang berucap tu. Padahal kalau di sini bila yang berhormat yang di sini berdiri untuk mencelah tu tak dapat dinampak oleh yang berhormat yang sedang berucap. So saya dalam dengan niat yang baik sebenarnya, bukan nak mengekang perbahasan atau apa-apa, datang melawat ke sini. Saya fikir kalau duduk di sini lebih baik kerana dapat dilihat dan sebagainya, dan tak berapa gelap dan kita semua nampak each other antara satu sama lain. Kemudian saya telah usahakan untuk meletakkan mic dengan seberapa banyak yang mungkin lah. Sebelum saya membuat keputusan tersebut, sebenarnya Setiausaha Dewan Rakyat pun telah menelpon Parti Whip dan meminta pandangan beliau lah. So pandangan beliau sebenarnya beliau setuju untuk diberi percubaan selama minggu ini. Kalau didapati tidak sesuai, maka terpaksalah kita pulangkan balik ke tempat yang asal lah sebenarnya. Tak ada niat untuk mengekang perbahasan itu. Saya boleh beri jaminan kepada Yang Berhormat Haji Dutong lah. Datuk Speaker, saya cuma nak tambah sikit. Seperti Sarike, baru saya sembuh daripada COVID-19. Kena turun naik hangga lantas dan duduk di akhir sekali. Adalah tidak baik untuk dia. Kesihatan dia pun tidak boleh. Kena pertimbangkan semua ini. Kalau backbencher boleh duduk satu baris 4 orang, kita kenapa tak boleh masuk ke dalam? Dan ini kena dipertimbangkan juga, Datuk Pertuan. Yang kita nak naik sini kena turun naik. Yalah, itu sebab ini tak sesuai langsung. Sebenarnya saya telah tak sesuai untuk fasiliti ini, tak sesuai langsung. Itu sebab kita kata kita nak mencuba. Saya pun dah sebenarnya engage dengan Parti Whip pun, bukan saya buat secara unilateral. So sebab kita ada keadaan COVID ni kan, semua kita terpaksa melalui perkara-perkara ini, bukan ada niat tak baik ke apa. So kalau kita tak didapati tidak sesuai, maka kita akan ubah semula. Ya. Bolehkah kita Tuan Speaker, saya ada satu soalan saja. Kalau Tuan Speaker ingin bertindak adil, kenapa tidak ahli-ahli parlimen dari Perikatan Nasional juga diminta untuk mengubah kedudukan mereka supaya kita duduk saksama? Kenapa hanya ahli-ahli parlimen daripada pembangkang saja yang diminta duduk di public gallery? Boleh saya Kenapa tambah? tidak begitu? Sebab di sebelah perikatan. Boleh saya tambah? Satu lagi, ialah di depan sini tidak ada social distancing juga. So saya harap kita boleh aturkan supaya kita either ikut social distancing di depan ini, semua tak ada social distancing. Speaker, naik kapal terbang pun tak ada social distancing, kita duduk sama juga. Tak, sebenarnya kita dah taruh social distancing dengan kerusi yang di belakang dan yang di depan. Dia tak duduk selari kan di situ. Saya ambil maklum tentang tak apalah, nanti saya ambil maklum, tapi saya berterima kasih kepada Tuan Speaker as a man of the law. Saya berharap Tuan Speaker akan bertindak adil dan membuat perubahan dengan seberapa cepat yang mungkin. Kerana bila kita lihat menteri-menteri berbahas dan kita ingin membangkitkan sesuatu perkara, sebelum kita sampai ke mic, mungkin mereka akan pergi ke perkara yang lain. Jadi kalau kita ingin membangkitkan sesuatu perkara yang begitu penting pada masa itu, memang kemudahan yang disediakan sekarang di tempat duduk awam ini memang tidak mencukupi. Saya rasa kalau Yang Berhormat rasa di sini lebih sesuai, maka bolehkah kita pindah kembali ke sana? Bukan sekarang lah, sebab nak kena pasang mic semua. Ataupun pindah ke depan. Bukan pada hari ini. Saya akan usahakan
supaya secepat mungkin boleh kembali ke situlah. Nanti saya pun perlu berlibat urus. Saya pun perlu berlibat urus dengan parti whip dahululah kalau hendak dipulangkan ke sini. Ya, Speaker, satu lagi perkara yang bermain di minda saya adalah kalau ahli-ahli parlimen daripada Perikatan Nasional boleh dibenarkan untuk duduk di tempat masing-masing tanpa social distancing, kenapa kita pula diminta untuk duduk di sini? Dia sebenarnya ada social distancing sebab kita duduk dalam kerusi itu kita ke belakang kan. Tidak ada. Saya lihat memang tidak ada. Mana? Tidak ada di antara mereka. No, there's no social distancing at all. Memang kita ada. sebelum dia pun duduk di atas di public gallery yang maju tu. Tak apalah, tak apa. Mari kita We were there before. Kita tak komplain pun Datuk saya Speaker. terima, Kita saya setuju terima. juga, tak ada masalah. Tak apalah, pulangkan mereka ke sebelah sana balik. It's okay, tak ada masalah. Jangan jadi kita ni pelarian ni, Speaker. Ya. Satu hari sana, satu hari sini. Saya terima nasihat Tuan Speaker, tetapi saya mohon kalau boleh perkara ini diberi perhatian segera. Terima kasih. Saya akan beri perhatian semula. Yang Berhormat, saya minta kita berundi dengan parti whip. Ya. Minggu lepas PN duduk di atas sana, kita tak bising pun. Dia bangsa duduk sekarang ni kita undi dengan parti whip. Kalau parti whip kata okey, comfortable, kita bincang. Kalau dia orang cakap ini bukan mewakili, parti whip yang mewakili. Ya, sebab saya memang pun dah berunding dengan parti whip sebenarnya. Ini hanya untuk percubaan lah. Tak apa. Mari kita saya akan perkara terakhir saya nak bagikan. Tak ada masa dah ni. Ini bukan saja melibatkan tempat duduk kami, tetapi melibatkan rakyat daripada kawasan kami yang melihat. Faham. So mereka akan mendapat persepsi seolah-olah Dewan Rakyat tak benarkan kita bersuara. Terima kasih. Faham. Tapi tak ada niat yang sedemikian. Niat saya baik sebenarnya. Speaker, kalau boleh saya nak cadangkan sikit. Kalau kita ikut amalan House of Commons, siapa datang dulu dia dapat kursi. Kita tengok macam hari ini di kursi blok kabinet, kita tahu bukan hari-hari sebab kabinet dia ada urusan yang lain. Yalah, jadi mungkin hanya 2 row sahaja dipenuhi oleh menteri. Jadi kabinet kena atur siapa yang nak datang supaya kursi-kursi di belakang boleh diisi oleh backbenchers. Masalahnya jadi ada kekosongan di sini. YB, masalahnya kita ada kamera dan kita ada zoom in kamera tu dengan mikrofon yang khas untuk sesuatu tempat tu. Itu masalahnya. Tapi tak apa. Saya tak nak lengahkan masa kerana titah diraja ni perlu diperbahaskan. Saya hendak semua ahli-ahli yang berhormat sebanyak mungkin memperbahaskan usul titah diraja ini. Jadi mari kita mulakan dengan pembahasan pada hari ini. Sebelum kita mulakan, saya ingin nyatakan barisan pembahas-pembahas pada hari ini. Kita akan mulakan dengan Yang Berhormat Lumut, diteruti dengan Yang Berhormat Setiu, kemudian Yang Berhormat Johor Bahru, disusuli Yang Berhormat Pasir Salak, kemudian Yang Berhormat Bangi dan kemudiannya Yang Berhormat Baram. Ya. Saya mempersilakan Tuan Speaker, sebelum itu Tuan Speaker Tanjung Malim. Ya. Sebelah kiri. Ya. Tuan Speaker, saya tak pasti saya ada miss apa-apa poin minggu lepas, tapi apabila saya membaca satu laporan media yang mengatakan bahawa Tuan Speaker menulis surat kepada mahkamah untuk minta tangguhkan prosiding Pekan, Yang Berhormat Pekan, untuk membolehkan Yang Berhormat Pekan datang ke Parlimen untuk berbahas. Bolehkah saya dapatkan penjelasan daripada Tuan Speaker, apakah keperluan untuk Tuan Speaker tulis surat kepada mahkamah minta tangguhkan prosiding Pekan untuk dia datang berbahas, padahal giliran Pekan dia boleh ditundurkan. Takut apa dengan Pekan? Saya tak takut. Saya tanya Tuan Speaker. Tak, Tuan Speaker, cuma minta penjelasan. Apakah keperluan? Terima kasih. Keperluannya ialah YB Pekan punya masa untuk diperbahaskan usul titah diraja itu ialah pukul 3.40 pada hari tersebut. Kemudian pada paginya saya difahamkan beliau meminta pertangguhan kes untuk datang ke Parlimen tetapi dinafikan. Jadi kita ni ada doktrin pembahagian kuasa di mana kuasa-kuasa di antara mahkamah, eksekutif dan Parlimen itu sama. Di UK
Parlimen Supreme, Parlimen yang di atas. Di sini semua ketiga-tiganya sama. Jadi saya berpendapat bahawa oleh kerana slot Yang Berhormat Pekan pada petang itu, maka saya ingin memohon pertimbangan Yang Arif Hakim agar menimbangkan permohonan untuk beliau dibenarkan untuk datang ke Parlimen. Itu saja. Saya tak perintah, saya tak apa-apa pun. Ya, faham Tuan Speaker. Sudahlah, tak boleh layan semua ni. Tak payah layan lah. Boleh tak kita Tuan Speaker, saya rasa ini buang masa saja. Satu perkara yang Why so serius. important about that? Sebab giliran pekan dia boleh ditunda ataupun diawalkan yang tidak clash dengan prosiding mahkamah. Sebab tak ada kami di sini pun bagilah speaker discretion. Kes mahkamah. Itu takkan why you setiap teaching kali, the speaker? Tak, itu budi bicara bukan saya. Teaching, I'm trying to ask. Itu budi bicara saya. Ya. Dia adakah speaker Tuan Speaker, adakah speaker nak set satu presiden bahawa setiap orang yang ada kes mahkamah, Tuan Speaker akan tulis surat kepada mahkamah untuk melaporkan prosiding? Sebelum ini ada juga ahli parlimen yang diberi penangguhan kes selama amat lama untuk datang ke parlimen. Kan? Tapi kita pun tahu siapa. Saya nak tanya apa keperluan, sebab giliran perbahasan dia boleh ditunda ataupun diawalkan. Itu budi bicara saya. Saya slotkan dia pada petang itu, maka saya memohon pertimbangan Yang Arif Hakim. Bukan saya perintahkan beliau. Saya memohon pertimbangan Yang Arif Hakim. Terima kasih Tuan Speaker. Ya, teruskan. Ya. Saya persilakan Yang Berhormat Lumut untuk memberi bahasan beliau. Silakan. Terima kasih. Tuan Yang Ketua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin turut sama berbahas untuk mengucapkan junjungan kasih kepada Duli Tuanku, Tuan Agong kerana berkenan yang berkenan untuk bersama dengan kita kira-kira 2 bulan yang lalu bagi merasmikan persidangan penggal ketiga Parlimen ke-14. Mudah-mudahan perbahasan kita ini akan dapat melebarkan lagi pemahaman kita dan persetujuan kita atas perkara yang telah dibangkitkan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Pertamanya, betul kedudukan kita dalam Dewan seperti yang dibangkitkan oleh Jelutong tadi. Kalaulah mengikut undi kita pada hari pertama hari itu, 109 versus 111, seorang berada di kerusi speaker dan seorang tidak hadir. Artinya hampir sama je Dewan kita ni. Jadi tidakkah agak wajar kalau kita letakkan semua, kalau semua daripada pihak 111 tu ada di bawah, 109 ni lebih kurang sama. Patutnya kita berada sama. Tidak adalah yang berada di belakang. Ya. Jadi saya rasa untuk berlaku adil kita pertimbangkan. Ya, pasal salah tak payahlah campur. Ya, to you it is all petty. Ya. Until you are up there. Dengan izin. Betul. Kita mengadakan memulakan sidang pada bulan Mei yang lalu dalam keadaan kita menghadapi pandemik COVID-19. Ini adalah perkara yang baru bagi rakyat Malaysia, pandemik ini. Kita biasa dengar wabak, ya. Kita biasa dengar epidemik. Kita biasa dengar outbreak. Tetapi pandemik bagi kita orang awam adalah satu term yang baru yang kiranya telah mendidik kita, kepahaman kita. Kami semasa belajar di Fakulti Perubatan tahun 70-an dahulu, pandemik ni ada dalam kitab-kitab perubatan, ya. Tetapi kita tak bertemunya ketika belajar. Epidemik, yes. Pada tahun 81-82 kita menghadapi demam denggi yang berleluasa. Kita tengok hospital kita menghadapi dan cara menjaganya, ya, dengan begitu baik. Kemudian kita ada epidemik HIV AIDS dan itu juga mungkin boleh dianggap pandemik. Tetapi COVID-19 ini adalah sesuatu yang telah membuka mata kita dan ianya memberikan kesan yang sangat
mendalam kepada masyarakat negara kita dan juga masyarakat dunia. Dan kita boleh andaikan dan kita boleh rasa bahawa pandemik tersebut akan menukar cara hidup kita, budaya kita, culture kita, ya, kebiasaan kita. Dan ini merupakan suatu perkara yang saya anggap sebagai baik ataupun nikmat bagi kita yang Allah turunkan bagi menyedarkan kita. Ya, kita banyak menyebut tentang norma-norma yang baru dalam kehidupan kita. Ya, cara kita berhubung, cara kita berkawan. Dahulu kalau kita bertemu kawan-kawan kita, salam tangan, ya, peluk, bertemu pipi dan sebagainya. Hari ini dan semasa penyakit ini sedang berleluasa, kita elakkan. Dan kita tidak terasa bahawa kita, ya, terasa jauh dengan kawan-kawan kita, masih rapat. Jadi apakah tidak boleh sebahagian daripada amalan-amalan baru ini kita teruskan? Ya, banyak perubahan budaya hanya berlaku kerana berubahnya generasi, kerana sistem pendidikan yang ditanamkan di dalam jiwa rakyatnya. Tetapi COVID-19 mengajar kita satu perubahan budaya dengan keadaan yang segera dan acceptable, boleh diterima oleh rakyat. Jadi saya harap ianya akan menjadi satu budaya yang baru. Social distancing, ya, bukan lagi satu perkataan yang buruk, yang tidak menghormati kawan. Semua memahaminya. Dan saya rasa ianya tidak hanya terpakai semasa epidemik ataupun pandemik. Ianya boleh berlaku pada bila masa saja. Sebab penyakit-penyakit yang bukan epidemik tetapi merupakan penyakit biasa, flu, sesama biasa, ya, penyakit TB pun masih ada. Semuanya ini adalah jangkitan-jangkitan melalui sistem pernafasan yang boleh kita elakkan melalui social distancing. Jadi saya harap pengalaman ini akan dapat mendidik kita banyak perkara, dan tentulah banyak perkara lagi dalam semua aspek kehidupan kita, perniagaan, ekonomi, ya, ataupun pendidikan kita, semuanya, ya, boleh terkesan dan berubah ke arah yang lebih baik akibat daripada COVID-19 yang memberikan kita, yang mengajar kita, yang menyekolahkan kita tentang beberapa aspek perubahan dalam cara hidup kita. Itu yang betul. Kita lihat negara China yang mula menghadapinya wabak ini pada ujung Disember, Januari, Februari, Mac. Sehingga lebih kurang April mereka sudah stabilize. Ya. Hari ini keseluruhan kes di China adalah lebih kurang 83,000. Ya, dengan 4,000 lebih kematian. That's all. Ada tambahan hari-hari 18, 22 ya, kes tambahan sehari bagi sebuah negara yang mempunyai populasi 1.4 bilion. 22 tambahan kes ini adalah tersangatlah kecil. Kita di Malaysia pun masih bertambah 15, 18, semalam 15, ya. Bagi sebuah negara yang hanya ada 32 juta population. Artinya success story-nya ada di China. Ya. Pada satu ketika kita rasa China ni macam dah nak kiamat dengan penambahan kes dan kematian yang berlaku di Wuhan dan kawasan sekitarnya. Tapi mereka dapat menangani dengan begitu cantik. Apa rahsia mereka? Ya, saya tanya bekas Menteri Kesihatan, agak-agak apa rahsia utama mereka? Beliau Kuala Selangor mengatakan kemungkinan besar ianya ialah kerana total lockdown yang mereka lakukan di China sampai hari ini, ya. Apabila berlaku beberapa kes bertambah sedikit di kawasan Beijing sekitar bulan yang lalu, mereka segera, ya, membuat lockdown bagi kawasan-kawasan tertentu. Jadi saya nak bertanya kepada kerajaan, apakah yang boleh kita pelajari daripada pengalaman di China ini? Kita juga menerima lawatan beberapa pakar daripada China, ya, beberapa bulan yang lalu. Apakah hasil perkongsian maklumat yang kita dapat daripada mereka? Apa feedback baru? Adakah mereka mempunyai rawatan cara baru, ubat-ubat yang baru, atau dengan senyap-senyap mereka ada vaksin ke contoh?
Baik, bertemu kembali. Pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini berakhir pada soalan nombor 10 yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Temerloh, Datuk Muhammad Anwar Muhammad Tahir, yang meminta Menteri Kerja Raya menyatakan status terkini penggunaan bahan getah dan plastik sebagai bahan tambahan untuk turapan jalan. Baik, soalan itu antara soalan yang telah pun dijawab oleh Menteri dan juga Timbalan Menteri. Antaranya adalah mengenai pengangguran yang dijawab oleh Menteri Sumber Manusia iaitu Datuk Seri M. Saravanan. Katanya anggaran julat maksimum pengangguran yang dilakukan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM adalah sebelum mengambil kira keadaan sebenar ketika berlakunya pandemik COVID-19. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan menjelaskan anggaran yang dibuat DOSM mungkin akan berkurang setelah pakej rancangan ekonomi dan pelbagai program bagi membantu rakyat dilaksanakan kerajaan. Jelas beliau, DOSM menganggarkan julat maksimum kadar pengangguran adalah dalam lingkungan 3.5% sehingga 5.5% tahun ini. Sektor yang paling terjejas adalah pelancongan, perkhidmatan dan pembuatan, termasuk juga golongan bekerja sendiri iaitu peniaga dan pengusaha kecil-kecilan yang terdedah kepada risiko kehilangan pekerjaan dan juga pendapatan. Dalam pada itu, Datuk Seri M. Saravanan turut memaklumkan situasi tenaga buruh pada bulan lalu adalah bertambah baik. Manakala dalam tempoh jangka masa sederhana hingga separuh kedua tahun ini pula, pasaran buruh dijangka terus kukuh. Ini terbukti apabila sehingga 2 Jun lalu, DOSM mendapati lebih kurang 12.7 juta atau 83.5% pekerja telah mula bekerja berbanding 10.2 juta atau 67.2 juta peratus 6.2% pada 17 Mei 2020. Dan beliau menjawab pertanyaan Wakil Port Dickson Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baik, selain itu, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi telah melaksana pelbagai pelan strategik bagi membantu usahawan mendempani impak penularan COVID-19. Jelas menterinya Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, fokus utama adalah menyediakan skim pembiayaan kewangan kepada golongan sasar. Bantuan diselaras ke semua agensi di bawah kementerian berkenaan. Bank Rakyat turut menyediakan pembiayaan tambahan berjumlah 300 juta ringgit menerusi program BRK. Sehingga Jumaat lalu, sebanyak 1,112 permohonan berjumlah 84.59 juta ringgit telah pun diluluskan. Mengulas lanjut, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi memaklumkan bantuan pasca COVID-19 turut disalurkan kepada golongan sasar. Selain pembiayaan kewangan, kementeriannya turut menyediakan rebat cukai, bimbingan proses pemulihan perniagaan dan program peningkatan kemahiran. Beliau menjawab pertanyaan yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Pasir Putih Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh. Baik, seterusnya adalah mengenai kempen pemilikan rumah. Jabatan Perumahan Negara sedang meneliti laporan pendapatan isi rumah dan pendapatan garis kemiskinan baharu seperti yang diumumkan kerajaan baru-baru ini. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Dr. Ismail Muttalib berkata, penelitian tersebut perlu dilakukan bagi memastikan harga rumah dapat disesuaikan dengan pendapatan rumah. Baik, itu antara soalan telah pun dijawab oleh Menteri dan juga Timbalan Menteri. Bagi penonton di rumah yang ingin mengikuti persidangan Dewan Rakyat secara langsung, anda boleh melalui laman sesawang mycredit.rtm.gov.my atau menerusi aplikasi telefon pintar RTM Mobile. Sekian saja laporan dari Parlimen saya, Syamira Suflis. Salam hormat.